sekalian, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini insyaAllah kuliah maghrib kita adalah sambungan pada siri kempen Selamat Rumah atau KSU, anjuran Ikatan Muslimin Malaysia Ipoh bersama Masjid Sultan Azlan Shah. Dan insyaAllah pada malam ini saya ingin mengajak tuan dan puan dan jemaah sekalian, kita menekuni satu topik yang kurang popular tetapi dia sangat penting untuk masa depan kita semua, iaitu isu komando. Menyebut bermacam-macam sebutan, komanda, komando, macam-macam. Tuan-tuan, di sebalik celah-celah barang naik, sekarang ini isu sekarang ini adalah barang naik, harga barang yang turun hujan, yang lain naik, tol, dengar-dengar karbon naik, gula, berat, semuanya nak naik. Rupanya tuan-tuan, di celah-celah barang naik, dos kebiadaban musuh Islam juga naik celah-celah. Kalau ibarat dia pokok, rumput sama-sama naik, punya dalam celah-celah yang naik itu tuan-tuan sekalian adalah tuntutan yang tidak munasabah terhadap kita umat Islam di negara ini, yang oleh kerana kita ini lebih tertumpu kepada material, maka kita sering memperkatakan barang naik, segala naik. Rupa-rupanya kita lupa untuk kembali kepada satu perkara yang amat penting, iaitu tuntutan kumpulan-kumpulan tertentu di tanah air ini juga naik terhadap kedaulatan Islam itu sendiri. Hari ini saya bawa anak-anak saya semua datang ke masjid, mau pergi dengan Abi, pergi dengan ceramah komando. Komando itu apa Abi? Kita duduk dan tengok. Apa pentingnya? Saya cakap, Abi saya dulu mati. Tapi kamu besok itu menjalani kehidupan seterusnya, kalau yang ini tidak disekat, mungkin Abi dah mati, tetapi yang akan menghadapinya adalah kamu sendiri. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya mengajak diri saya dan terus pada malam ini agak serius. Dia punya tajuk. Cuma kita pelan-pelan kita tengok supaya kita dapat faham isu ini. Mengapa isu ini menjadi salah satu topik kempen Selamatkan Ummah? Kerana ummah perlu diselamatkan. Perlu diselamatkan. Ustaz, pasal apa Isma tak buat tumpuan kepada isu-isu barang naik segala macam? Dalam kaedah dakwah, idza qasrat at-taqah wazdahamat al-af'al atau a'mal fataqdimul awla fal awla. Kalau sekiranya tenaga kita sikit, Ismail sedikit bilangannya ahli, dan kalau tuan-tuan rela untuk bersama kami buka kaunter untuk jadi ahli Ismail, kami tak ramai. Bila tokoh ataupun keupayaan sedikit sedangkan benda banyak, maka bagi kami isu ini kami utamakan. Bagi NGO lain nak berjuang soal barang naik segala macam, sila, tak ada masalah. Dan jangan pula ada orang yang apa dengan isu ini, barang tengah naik, itu tengah naik. Ya, itu boleh diperjuangkan, sila, tak ada masalah. Tapi bagi kami yang sedikit ini dan memerlukan sokongan daripada tuan-tuan, jadilah ahli untuk sama-sama kami. Isu ini sangat penting. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya ambil seminit untuk saya tegas sebagai WDP Ismail Ipoh. Ismail Ipoh saya jelas, saya tegaskan di masjid ini. Perjuangan kami adalah menegakkan negara Islam
negara Islam, cuma mungkin berbeza sedikit dengan pemahaman orang lain. Negara Islam yang bawa risalah, bukan hanya good governance. Good governance ni maksudnya kita berjuang untuk buang rasuah, bukan setakat itu. Dan bukan setakat negara hukum. Negara hukum maksudnya cukup tertegak dalam negara ini hukum hudud selesai. Bukan, itu Islam. Sedangkan negara Islam sebenarnya lebih daripada itu. Contoh negara risalah, contohnya ialah kalau Malaysia ini good governance, negara hukum, tiba-tiba umat Islam di Danau, umat Islam di Mindanao, umat Islam di Singapura, mereka itu dianiaya, Malaysia boleh hantar tentera. Itu dipanggil negara risalah. Tuan tahu sejarah India, sebelum India jadi negara Hindu sekarang, raja-raja sebelum itu adalah raja Islam. Tapi dia cuai menyebabkan India jatuh jadi negara Hindu, terpecah jadi Pakistan dan Bangladesh. Pakistan negara Islam. Tetapi apa yang berlaku kepada umat Islam di India, Pakistan tak boleh buat apa-apa. Ya, dia negara Islam, tetapi dia bukan negara risalah. Alhamdulillah, negara Brunei akan melaksanakan hukum hudud. Itu dipanggil sudah sampai tahap negara hukum. Dari sudut pemahaman negara Islam, dia masih belum dianggap sebagai negara Islam. Sekira-kira umat Islam ditindas di Sabah, umat Islam ditindas di Sarawak, dia tidak boleh hantar tentera gertak musuh-musuh Islam di sana. Ibu soalan Ustaz, ini perjuangan. Kami nak tegaskan. Yang kedua, bagi kami, penglibatan bukan Islam dalam politik dalam negara ini hanya yang bersesuai dengan syariat Islam dan kelembagaan. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau dia boleh campur tangan, orang Islam tak boleh sembelih lembu contohnya. Di sekolah-sekolah, dia sudah masuk campur tangan terhadap urusan kita. Kalau dia mempersoalkan nak menegakkan hukum hudud, dia kata negara kita multirasial dan sebagainya, tak boleh. Dia sudah masuk campur tangan dalam kelambu kita. Kita tidak benarkan sampai tahap itu. Seterusnya, meletakkan syariat sebagai rujukan dan pembuatan dasar dan perundangan. Pembangunan nasional hendaklah berteras kepada pandangan fungsi manusia yang punya roh. Saya beri contoh saudara. Kita biasa dengar kan human capital. Human capital, modal insan. Tuan-tuan, perkataan modal insan itu merujuk manusia itu benda. Manusia itu benda. Bila dibuat universiti, antara perkara yang awal dianalisa pasaran kerja. Walhal mahasiswa punya roh untuk dibangunkan. Jadi segala pembangunan yang ada, bagi kami hendaklah dilihat manusia itu punya roh. Khalifah Allah, bukan setakat mata benda untuk melakukan barang-barangan begitu saja. Itu pandangan kami. Dan yang terakhir, meletakkan Islam sebagai identiti negara ini. Dan bangsa Melayu yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan bangsa Melayu ini sebagai bangsa dakwah dan bangsa risalah di negara ini. Tapi kita cuai. Maka mengembalikan mereka terhadap tanggungjawab itu mesti disedarkan atas sifat kita adalah majoriti. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ini perjuangan Isma. Tapi kami sangat kecil. Di Ipoh sangat kecil. Tapi kami lajak juga. Dan pada malam ini dengan resmi saya menawarkan kepada tuan-tuan, kalau nak bersama kami silakan, tak ada masalah. Menyumbang kat mana yang mau. InsyaAllah kaunter kita buka. Jadi segala agenda-agenda ini tuan-tuan sekalian bukan senang. Dia menghadapi ranjau. Ranjau yang sedang kita hadapi hari ini, tuan-tuan sekalian, yang hari ini banyak. Pada
saya sebut satu, iaitu tuntutan-tuntutan sekumpulan pihak yang cuba merubah wajah Islam dalam negara ini pelan-pelan secara halus. Khutbah tadi saya pernah saya bertanggungjawab terhadap khutbah tengah hari tadi. Ada yang dibaca, ada yang masjid tak baca. Saya tahu, saya dapat inform daripada kawan-kawan Subuh Perak, ada masjid yang tak berani baca. Subhanallah, kita bercakap mengenai jambu kita sendiri tetapi masih mengambil hati orang lain. Setengah masjid bla-bla Sri Iskandar bla-bla sana, ada masjid tak baca. Masjid hospital pun tak baca. Rasanya dah sekalian, benda penting itu yang kami ikut mana pun dakwah mesti kita sebarkan sedikit mana pun kita. Tuan-tuan, musuh Islam dalam khutbah tadi saya sebut, benteng utama umat Islam adalah takwa. Takwa perlu kita bina. Nak meruntuh takwa itu kadang-kadang datang daripada dalam diri kita sendiri. Yang saya sebut petik kitab Ihya Ulumuddin dan kata-kata Imam Ats-Tsauri. Nak runtuh takwa, benteng takwa itu. Ada kalanya benteng takwa cuba diruntuh oleh unsur luar. Ada kalanya benteng takwa kita itu cuba diruntuh oleh gabungan antara luar dan dalam. Dalam diri kita, luar dan dalam negara dan luar negara digabung sekali. Dan itu yang dibuat di United Nations sekarang. Bukan ini gambaran lah. Penggunaan PBB. Teruskan. Saya bagi secara ringkas. Mulai tahun 2006 ketika Kofi Annan menjadi setiausaha PBB. Kalau masih ingat, seorang yang berkulit hitam namanya Kofi Annan. Dia membuat satu reformasi dalam PBB. Dia kata setiap negara yang menganggotai PBB termasuk Malaysia mesti disemak hak asasi manusia dalam negara berkenaan. Hak asasi manusia itu mengikut yang dikehendaki oleh PBB, termasuklah Malaysia. Oleh kerana Malaysia sifatnya salah satu anggota PBB, maka reformasi berkenaan menyebut Malaysia juga kena disemak status atau rekod PBB, rekod hak asasi manusia di Malaysia. Maka tuan-tuan sekalian, pada 11 Februari 2009 semakan pusingan pertama terhadap Malaysia telah dilakukan. 60 brosur telah diutarakan dan selama 90 wakil negara anggota PBB bercakap dan memberi saranan kepada Malaysia tahun 2009. Dan yang terbaru Oktober 2013, saya masih di England, Malaysia melalui semakan di Geneva untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang dibuat pada tahun 2009. Tuntutannya apa, tuan-tuan? Tuntutan rekod hak asasi manusia di Malaysia ikut acuan barat. Rupa-rupanya, tuan-tuan, sebelum Malaysia itu diperiksa tentang hak asasi manusia, rekodnya dipanggil oleh PBB, banyak pertubuhan-pertubuhan lain yang hantos secara asing apa yang sudah berlaku di Malaysia pun, termasuklah komando ini. Komando ini betul-betul, komando ini adalah ringkasan Coalition of Malaysian NGOs in the UPR process. UPR apa? Universal Periodic Review, atau semakan berkala sejagat. Negara Malaysia disemak secara berkala, berapa tahun sekali. Antara yang disemak adalah hak asasi manusia. Berrupanya di Malaysia
Dari Malaysia, saya sebut tadi gabungan luar dan dalam tadi. Daripada Malaysia ada 54 buah NGO, badan-badan bukan kerajaan, bergabung membentuk, singkatannya adalah Komango, Coalition of Malaysian NGOs in the UPR process. Tentang bila sebut Komango ialah 54 NGO dari dalam Malaysia yang menghantar laporan-laporan kepada PBB untuk PBB menekan Malaysia supaya tanda tangan hak asasi manusia mengikut version barat. Tajuk yang kita kenakan tadi, tajuk yang kita tetapkan adalah Komango Pengkhianat Agama dan Negara. Pengkhianat agama, kalau sekiranya NGO gabungan tadi ni terdiri daripada orang Islam mengikuti NGO yang 54 tadi ni, dia sudah mengkhianati agama dia. Sebab antara tuntutan-tuntutan yang kita nak bincang kejap lagi ni adalah banyak tuntutan yang sangat bersalahan dengan agama. Kalau yang menuntut ini bukan Islam, itu tak boleh nak dakwa dia lah, sebab dia bukan Islam. Tetapi tuntutan dia sudah mengkhianati perlembagaan negara. Itu disebut Komango Pengkhianat Agama dan Negara. Komango terhasil dari sokongan orang yang sudah dicairkan identiti Islam, sehingga tidak dapat benar-benar memahami Islam yang sebenar. Secara ringkas ini tuntutan-tuntutan. Di antara tuntutan Komango ini dia: kebebasan untuk murtad, halalkan seks songsang, hapuskan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, menghapuskan hukuman jenayah syariah, memenda undang-undang keluarga Islam, dan membenarkan riayat kristianisasi dan Syiah. Tuntutan-tuntutan ini lahir daripada perut bumi Malaysia sendiri, daripada gabungan 54 NGO tadi. Kita tengok satu persatu secara ringkas. Pertama, Malaysia dituntut untuk menandatangani ICCPR, International Covenant of Civil and Political Rights. Unsur berbahaya dalam ICCPR ini terdapat pada perkara 18 berhubung hak kebebasan beragama. Freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one's current religion or belief with another, or to adopt atheistic views. Boleh pukul agama, pukul dah, suka. Mereka menuntut Malaysia tanda tangan yang ini. Kalau Malaysia tanda tangan, saya sebut dengan anak saya tadi, Abi akan meninggal 3-4 hari. Kamu yang akan menghadapi suasana ini. Anak-anak kamu yang akan menghadapi suasana ini. Cucu-cucu kamu yang akan menghadapi suasana ini. Sekalian, sebab itu, walaupun tidak popular di kalangan NGO juga NGO Komango ini, biar kami lah yang berjerih payah sedikit sebanyak apa kerat ini untuk cerita kepada masyarakat. Alhamdulillah, tadi di Masjid Negeri saya baca khutbah, kita cuma dapat tanda tangan keteruskan 446 orang sahaja. Kita ada tanda tangan online. Terbaru saya tengok pukul 7 lebih, hanya 36,000 lebih sahaja yang tanda tangan online. Kita perlu 1 juta. Tak apalah. Paling tidak kami sudah ada jawapan di hadapan Allah Ta'ala. Kami ingin menyelamatkan umat akan datang ini yang mampu kami buat, ya Allah. Terima kasih. Perenggan 648 di banyak kita sudah 22 buku surat. Kita tak sebut semua. Kita sebut yang sangat bahaya kepada masa depan umat Islam. Menandatangani ICERD, International Covenant, sehingga akhirnya yang menyediakan rangka kerja undang-undang untuk mengadaptasi obligasi antar bangsa ke dalam undang-undang domestik. Itu
kesan terhadap para tanda tangan. Malaysia dipaksa ikut telunjuk dan acuan sekular liberal barat dan memaksakan penafsiran istilah rasis atau perkauman ke atas suatu negara yang berdaulat. Mereka tak suka disebut ada dipanggil sedikit keistimewaan untuk peribumi orang Melayu bertanah. Dia nak sama rata. Tuan-tuan sekalian, ikut hukum logik pun, orang Melayu, khususnya orang Islam yang Melayu, paling ramai yang miskin, paling ramai yang ketinggalan pelajaran, paling ramai yang kemunduran ekonomi. Atas hukum akal begitu, maka orang ini patut untuk dibantu dengan tidak menafikan orang lain yang susah. Tapi atas sifat mereka majoriti lebih ramai, maka sudah tentu kuantiti mereka yang tolong lebih ramai daripada orang yang minoriti. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, rela ataupun tidak anak cucu kita besok, ini tuntutan mereka seterusnya. Isu lesbian, gay, bisexual, transgender. Malaysia ditekan untuk mengiktiraf hak SOGI dipanggil, Sexual Orientation and Gender Identity, iaitu hak, selama ini kita dengar LGBT, ada sambung lagi tuan-tuan, IQ. Oh, lagi dahsyat tuan-tuan. LGBT tambah IQ. Lesbian, bisexual, gay, transgender, intersex dan queer persons. Ini jenis seks yang tak masuk akal. Tuan-tuan, tengok perkembangan terbaru di Amerika. Dengan bangganya mengisytiharkan imam gay pertama di Amerika. Imam gay, dia mengaku. Tuan-tuan, dakwaan kononnya golongan ini dinafikan hak mereka, ditimbulkan dalam Perenggan 611-612. Turut tidak setuju pusat-pusat gay diserbu pihak berkuasa. Tak setuju buka kuasaan dibuat selama ini. Saya tidak rela anak lelaki saya, anak perempuan saya terlibat dalam hal ini. Ada manusia tak nak terlibat, tetapi terbuka ruang di hadapannya mungkin terlibat. Sekali lagi saya katakan kepada anak-anak saya, api akan meninggal sehari dua. Kalau kamu tak ambil perhatian hal ini, cucu-cucu kamu, anak-anak kamu akan mungkin terjebak dalam hal ini. Ya, barang naik kita tak setuju. Tapi kalau anak haram juga naik dalam masyarakat, tuan-tuan sekalian, subhanallah, kehancuran sedang menanti. Malaysia dipaksa tunduk kepada kandungan prinsip-prinsip Yogyakarta 2006. Tuan-tuan, kalau kita tak ambil prihatin betul-betul isu ini, Indonesia negara Muslim terbesar seluruh dunia, tembus di dalam negara berkenaan satu prinsip Yogyakarta ditandatangani di perut bumi negara Muslim terbesar di dunia, memberikan kebebasan mutlak kepada mereka untuk mempraktikkan amalan seks semasa. Sampai ke mana tuntutan mereka? Menghapuskan Undang-Undang Seksyen 377A, Kanun Keseksaan berhubung jenayah liwat. Gay. Jadi gay pun manusia. Atas nama hak asasi manusia, undang-undang ini perlu dihapuskan. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita mengambil banyak pengalaman, pergi ke Medan banyak kali, beli telekung, beli barang-barang, pergi Medan, pergi mana lagi, ulang halik itu, sedikit lancong mana, seberang, seruan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, kita kena ambil iktibar itu supaya tidak menular di negara kita isu-isu ini. Kalau tidak ditangani, tuan-tuan, dia akan menular, menyeberang masuk ke sini.
sebagai langkah buka ruang untuk mewujudkan satu undang-undang perkahwinan sesama jenis yang setakat ini sudah dibenarkan pada 14 buah negara seluruh dunia yang terdekat. Siap Thailand dekat dan tuan-tuan, border lompat sampai. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita tidak berhati, tak ambil berat, isu ini tidak akan datang. Menghapuskan hak keistimewaan orang lain. Tuan-tuan, setengah orang BNI betul tengok bangsa Melayu terus tak boleh. Kami tak ada lain-lain, kami Islam. Betul, tak ada masalah yang itu, betul. Tuan-tuan, bangsa pilihan Allah Ta'ala. Allah dah ciptakan kita begitu. Kita tak boleh nak tolak. Tak boleh nak tolak. Dan Allah jadikan saya jawab benda tu. Duduk England 2 bulan, tak boleh melonjakkan saya jadi British Britain punya orang. Tak boleh. Jawa tak ada. Cuma Jawa saya juga merasa bangga dengan wali-wali sampai Songo. Mengajak orang Jawa untuk menaikkan identiti jadi wali Songo. Adakah itu maksudnya? Dengan tidak kita memperlekehkan Tuan Guru Daud Fatani, orang Fatani. Kita tak lekeh dia. Dia cukup hebat. Tapi saya nak ajak bangsa saya, yuk kita jadi wali Songo. Tak ada, bukan maksudnya. Jadi saya mengajak bangsa Melayu yang majoriti, mau kita kembali kepada tugas asal negara ini. Islam dibawa dipertahankan oleh tok nenek kita, Islam orang lain. Memang betul kita akui ada yang mengambil kesempatan terhadap hak istimewa ini. Patut membela orang-orang Melayu, tetapi dia hanya bela orang Melayu yang terpilih sahaja. Itu kita tidak nafikan. Tetapi adakah perbuatan orang itu menyebabkan ini tidak sesuai? Tidak sesuai. Perenggan 9 mempersoalkan enaknya kesalahan jenayah syariah, mendesak pemansuhan atau pindaan terhadap kesalahan jenayah syariah sebab mengganggu hak pribadi. Ini saya sebut dalam sebuah tadi. Penjenayah syariah diselimuti dengan selimut hak asasi manusia.